اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 4 baris yang ke-9 daripada atas. Surat 4 baris ke-9 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tiga, mengerja segala yang disuruh. Tiga, mengerja segala yang disuruh. Ini yang ketiga daripada 4 tandaan orang beragama yang sebenar. Jadi dalam kitab ni menyatakan bahawa tanda orang yang beragama yang sebenar bukan hanya wa'akuan semata-mata, dakwaan semata-mata. Hak ni hak beragama yang sebenar. Orang yang beragama yang sebenar tandaannya ada 4 perkara. Ada 4 perkara ni dinamakan orang ni orang beragama yang sebenar. Bukan hanya mengaku agama ataupun bukan hanya rupa zahir agama. Ini agama yang sebenar. Ada 4 perkara, 4 tandaan. Yang pertama dahulunya i'tiqad yang betul, i'tiqad yang sebenar, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Pegangan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, yang mana berkaitan dengan pegangan ni menjadi usuluddin, tapak agama. Tapak agama. Mana kalau tak ada tapak agama, tak ada lah agamanya. Tanpa usuluddin, tak ada usuluddin, tak ada ad-din, tak ada agama. Walaupun mungkin yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu ada sekalipun, kesemuanya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa agama tak selamat kita dunia dan akhirat. Yang mana agama-agama ni perhimpunan hukum hakam daripada Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana agama yang Nabi bawa ni bawa kebaikan dan kebajikan kita di dunia dan di akhirat. Jadi nak selamat dunia akhirat, nak dapat kebaikan dunia akhirat, kebajikan dunia akhirat, kena ikut agama. Jadi siapa yang ikut agama sebenar ni, ada 4 perkara ni lah. Ni dipanggil orang yang beragama, orang ikut agama yang sebenar. Sama ada agama dalam diri kita sendiri ataupun agama dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Nak panggil beragama, kena ada 4 perkara. Yang pertama i'tiqad. Nak bawa agama, yang pertama tekan pegangan i'tiqad terlebih dahulu. Tanpa dahulukan pegangan, cerita perkara agama banyak mana sekalipun, panjang lebar macam mana sekalipun, tak ada agama. Walau contohlah kita kata hak ni pergi kepada amalan agama yang bersumberkan kepada ilmu agama terlebih dahulu. Bukan kalau ilmu agama ni sampai peringkat banyak ilmu lah, kita kata kau alim lah, sampai peringkat banyak ilmu dalam ilmu fiqh dia, dalam ilmu hadis dia, contohnya dalam ilmu tasawuf dia, tiba-tiba i'tiqadnya tidak sebenar. Ini orang panggil orang yang bukan beragama yang sebenar. Bahkan terkadang dia bawa agama pun agama yang terpesong. Walaupun pada masa dia bawa
pembicaraan hukum fiqh tepat, dibawa pembicaraan ilmu hadis tepat, pembicaraan ilmu tasawuf tepat sekalipun, terkadang apabila pergi kepada ilmu pegangan dihurakuk salah, dia pun sesat, orang yang diturut dia pun jadi sesat, walaupun dia tu kemah fiqh sekalipun, kemah tasawuf sekalipun, orang yang belajar dengan dia pun kemah fiqh sekalipun, kemah tasawuf sekalipun, tapi dibawa pegangan yang salah, yang belajar pun turut pegangan yang salah, kesemuanya panggil tidak ada agama. Ini siapa peringkat tinggi ilmu agama sekalipun, yang tidak didahulukan dengan usuluddin tapak agama, tak ada agama. Bukan hak pesen kita hak baru nak jinak dengan majlis ilmu, bukan. Orang yang lama dah duduk siang malam belajar ilmu agama pun. Kita baru nak jinak dengan majlis agama, yang pertamanya majlis ilmu agama nak membetulkan pegangan. Itu hak pertama. Jangan sampai peringkat bila cerita bab pegangan, tekan bab pegangan, oh kalau balah ni guana kita paruk kita ni, pegangan tempat kita ni tak heran mana. Ni kadang-kadang yelah, kadang-kadang orang ni dia orang suka buat jemputan lah, kuliah jemputan. Kuliah jemputan, bila kuliah jemputan ke mana pun saya akan cerita bab pegangan. Biasanya saya ambil terjemahan pimpinan Rahman, hak ayat suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas mana tepat sama je, saya akan bawa huraian suratul Ikhlas, surah Qul Huwallah, daripada terjemahan pimpinan Rahman. Pakai waktu je. Kadang-kadang tempat yang agak meriah dah, bila pergi pada persoalan bab pegangan dalam suratul Ikhlas, berat kita, tempat kita tak ada. Dah tempat kita tak ada warna, takkan tak ada kuliah agama. Oh, kuliah agama penuh. Hak mari pengkuliah pula bukan hak tempatan. Nun hak import, hak tempatan tak jadi. Dikena hak luar. Hak jauh-jauh mari. Meriah. Tapi kuliah agama lah. Masjid kan, takkan buat kelas sains matematik pula. Kuliah agama lah masjid Lepas tu bab pegangan tak ada. Tak panggil kuliah agama gitu. Tak ada. Kuliah agama yang pertama i'tikad. Ini agama yang sebenar. Yang pertama i'tikad. Kita nak buat kuliah agama tempat kita, hak agama mana ni? Agama nafsu kita, agama ikut berahi kita, agama ikut minat kita. Tak. Kita nak agama yang sebenar, nak selamat dunia akhirat. Kuliah yang pertama, kuliah i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Tak ada jalan lain. Ini kalau nak kuliah agama. Kalau kita pegang tanggungjawab untuk mengatur program kuliah agama, diberi tanggungjawab. Besar tanggungjawab. Sebab kita diberi tanggungjawab untuk susun kuliah agama. Bukan susun kuliah matematik sains, ni kuliah agama. Nak susun kuliah agama, ilmu yang pertama tak ada. Ilmu akidah. Tak ada ilmu lain. Lapak ilmu fiqh, lapak ilmu tasawuf, tidak didahulukan ilmu i'tikad, bukan. Itu bukan. Itu perjalanan ilmu yang bid'ah, yang bercanggah dengan macam mana agama, ilmu agama yang Nabi kita bawa. Ilmu agama yang Nabi kita bawa di Mekah, pendahuluannya adalah beriman dengan perkara-perkara gaib, pegangan. Hak bab syariat zahir ke fiqh, bab syariat hati tasawuf, semuanya sebagian besarnya adalah di Madinah, bukan di Mekah. Syariat perintah supaya hak syariat zahir ke syariat hati ke di Madinah. Solat tu di Mekah lah. Tapi walaupun solat di Mekah, setahun sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah lah dah. Tahun yang ke-12 Nabi jadi rasulnya, difardukan sembahyang. Ini nak cerita hak agama, hak Nabi bawa. Yang pertama i'tikad, biar jelas dalam bab pegangan. Tetapi masa kita buat kuliah agama ni bukan i'tikad sepenuhnya. Fiqh adalah.
Tasawuf ada lah. Tapi hak penekanan yang pertama, fokus yang pertama, nak memastikan i'tikad yang betul. Hak tu fokus yang utama. Lepas tu di masa sama bukan kata macam mana fiqh, nanti dulu. Macam mana tasawuf, nanti dulu. Nak nanti macam mana fardu ain, tak boleh nanti. Kena segeralah. Sekarang lah, segeralah. Kena penuhkan dengan tauhid, fiqh, tasawuf. Cuma nak ceritanya dalam tiga-tiga ni fokus utama tauhid dulu. Fokus ni buat kelas ketiga-tiga. Kan ada 7 malam seminggu kan. 2 malam tauhid, 2 malam fiqh, 2 malam tasawuf, 1 malam tu tazkirah umum ke. Biar kita ada hala tuju. Kita buat kuliah agama biar ada hala tuju, bukan hanya nak nampak bahawa kita ni aktif. Tempat kita ni aktif, penuh dengan kuliah agama. Kita susun molek. Tauhid 2 malam, fiqh 2 malam, tasawuf 2 malam, 1 malam lagi kosong. Buat tazkirah umum. Nak jemput hak import, jemputlah. Import tu hak luar negeri ke, import tu hak luar negara ke, kau pandailah. Nak dia ada 2 dah. Import luar negeri, import luar negara, ke sama je? Import luar negeri hak panggil Kuala Lumpur. Import luar negara panggil hak Fatoni. Dah, tak jadi. Jadi itu. Panggil hak Fatoni tu ke luar negara. Kalau panggil hak Kelantan, luar negeri. Tak apalah, bolehlah sekali-sekala. Tapi dalam kita atur ni kuliah ilmu agama ni, fokus kita yang pertama i'tikad yang sebenar, i'tikad ahli-sunnah wal jamaah. Tambahlah Allah berat tempat kita ni, tak ada ni pegangan ni macam mana ni. Salah main kalau hak sampai kena qada semula 90 sejeng mana pula pagi tu. Tu pun kadang-kadang ada orang dia panggil buat kuliah jemputan, pergilah celoh jarang-jarang sekali. Ada dah orang beri peringatan, orang beri peringatan no. Mau panggil ustaz Wan, mudah kenal dia kata apa pagau. Mau panggil pagau, kau mau panggil dia tahu pagau Wan ni. Kita biasa dah kata dia. Mau panggil pagau tadi pagau Wan ni. Lah tekan 4 pegangan, salah pegangan kau habis. Dah salah pegangan habis. Kalau salah fiqh, Allah wa ustaz saya semayang gini semua ni kena qada ke dak. Kalau ke mazhab Syafi'i batal lah. Lepas tu mazhab lain dia dak kata dak batal, ada. Lepas tu qada lah. Itu kalau fiqh. Tapi kalau ijma' ulama kata batal belaka, tu kena qada lah. Apa? Mau semayang dak rokok, dak rokok kena qada lah. Tak ada dah kata dak apa dak rokok. Membayang balas mana? Sujud. Ingat ke macam rokok sujud? Merokok sekali, kita sujud sekali juga. Tak tahu ke sujud jadi 2 kali. Lama kena sekali, sekali. Maka kena qada. Tu tak ada jalan tu. Tu ijma' ulama dia tu. Kalau salah hak lain, tak apalah. Khilaf ulama, tu bab fiqh. Tapi kalau bab tauhid ni tak ada jalan dah lah. Dia kata berat tadi, keras kata. Keras cerita apa? Cerita bab pegangan. Bukan kerah tu kerah suara dah kerah. Dia kata berat dia gitu lah. Itu ilmu yang pertama. Tak ada boleh salah bab pegangan. Bab fiqh pun kena kemah juga. Tempat kita ni bermadzhab Syafi'i, jagalah molek. Cuma dah kalau kita mengaji tu lewat, lepas kita mengaji kemudian kalau ke madzhab Syafi'i tu batal. Batal. Kalau saya misal sok motor berdeheng tu lah. Buat misal sama berdeheng ni sebab apa? Allah kadang-kadang berdeheng tu mainan aja. Faham? Tak panggil berdeheng tu. Nak baca Fatihah ni bunyi dulu. Baca Fatihah. Nak baca surah bunyi dulu. Sampai baca nak rokok bunyi dulu. Ni cerita ni bukan bunyi orang sebelah, orang belakang, orang depan. Orang depan duduk seorang. Kita duduk belakang dia. Allah kata duduk berdeheng buat apalah. Ada kadang-kadang kata penyakit. Bukan penyakit, tabiat. Penyakit terkeluar dalam keadaan kita sudah menahan, itu tergagah kau panggil. Tergagah tak batal, apa tak tergagah?
Kita wajib menahan daripada berdahan. Wajib kita menahan. Tapi oleh kerana dia keluar tu terkeras, dimaafkan. Terkeras saja. Bukan tak sedap tak sedap. Sedap sikit puasa. Batal lalu dah. Bukan makruh dalam mazhab Syafi'i, batal tu. Mana boleh tahan tapi dia dah sebab apa tabiat gitu. Ni banyak berlaku. Batal. Tapi macam mana dah depan tu, tak apalah. Dapat budak tegur. Dia hak wajib tegur ni, hak batal ijma' ulama wajib tegur. Hak batal tak ijma' ulama tak wajib kita tegur, biar ke dia lah. Sambil belang-belang belajar lah. Belang-belang belajar, sambil belajar, bekilah kemudian tu bak khilaf. Bak khilaf. Tak ada apalah. Mana kita kira apa? Tolak ansur ke apa? Memanglah kalau ke hati dia apa buat gitu. Kita tempat kita bermadzhab Syafi'i. Demo bawa orang siapa takkan tak tahu dia perkara-perkara membatalkan sembahyang, dan kita dia akan cerita, bercakap, berdehem, mengerang, buat menangis. Mazhab Syafi'i kita. Mazhab Syafi'i mazhab lain ni. Batuk. Batuk membatal dalam mazhab Syafi'i kita. Malaikat terkeras. Terkeras barulah tak batal. Terkeras macam bersin. Tu terkeras. Kalau terkeras ni, bercakap pun tak batal kalau terkeras. Di dalam semayang jatuh barang, dia pun latuh. Dia latuh. Dia latuh tu keluar bisa sekali. Daripada mulut dia keluar bisa sekali. Sekali pun bisa macam mana keluar tu pun tak batal. Sebab apa? Sebab tergagah, terkeras dia panggil. Tapi jangan banyaklah. Kalau terkeras tu banyak, siapa kena gosok belakang baru berhenti, tu batal. Sebab dia bila banyak tak dimaafkan lagi. Banyak tu sikit kira ni akhir pada uruf lah, akhir pada kiat ramal. Kalau tu 4-5 patah tu tak apalah, berhenti sambunglah semayang. Tapi kalau tu tu berhenti lah semayang. Jadi kena kita tepuk belakang dulu baru dia berhenti lah tu. Tu tak maaf dah lah, sebab dia memang asal terkeras dimaafkan. Tapi oleh kerana terlalu banyak tak maaf lah. Mana kalau batuk hak terkeras saja tak batal. Batuk tu dalam mazhab Syafi'i kita bunyi kat hidung batal. Pagi-pagi dia buat apa ni, dia apa ke, resedung seduang dia buat batal sembahyang. Bunyi tu batal dah. Di mazhab Syafi'i belaka ni. Tapi maknanya bukan kita buat mudah-mudah. Cuma kalau jumpa seumpama tu kita nanti dululah. Kita jumpa bab kita ceritalah. Tapi kalau bab pegangan tak ada dah. Bab pegangan tak ada. Dia kerak sungguh. Tu kata Allah. Dia kata bawa kata dia keras, kata dia dak gerak kita. Apa bendanya pegangan aja. Cerita permulaan agama. Jadi nak atur program agama tak ada. Yang pertama i'tikad, kena tekan waktu terlebih dahulu. Pegangan terlebih dahulu. Pastikan kita berpegang dengan akidah di sunnah jemaah. Yang pertama. Yang kedua, pergi kepada menunaikan ibadah kerana Allah. Yang ketiga, mengerja segala yang disuruh. Yang keempat, meninggal segala dilarang. Yang kedua tu buat menunaikan ibadah kerana Allah, tiada kerana lain. Kerana Allah dipanggil ikhlas. Kerana yang lain dipanggil riya. Riya ni kita terbiasa kita terjemah dari segi lorah kita, bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Riya ni apa panggil apa? Menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk dengan panggil apa? Ngendeng tau. Menunjuk-nunjuk itu riya. Bukan riya hanya semata-mata menunjuk-nunjuk. Riya ni buat amal ibadah bukan kerana Allah, kerana manfaat dunia, harta, pujian, pangkat. Ni riak betul. Bukan hanya riak ni menunjuk-nunjuk. Mana apa? Orang ada dia kita buat, orang tak ada kita berhenti. Ada? Senyap bunyi orang je gerak sebeh lalu. Gerak sebeh. Ada orang gerak sebeh lalu. Tak ada orang tak gerak sebeh. Semayang ni pengajian lebih kurang je. Kerak bunyi pintu buka, duduk molek. Duduk molek. Saat ni dia lebih kurang je. Mayan dah saat ni nya. Tapi buat pesen lebih kurang je. Bunyi kerak pintu buka atau bunyi orang masuk, comel.
Jadi sebab apa duk gok sebab berzikir lepas orang mari tu? Nak seorang puji kita. Bukan kerana Allah, kerana dunia. Orang panggil pujian tu dunia. Tu dia panggil riya. Bukan hanya semata-mata itu nampak macam menunjuk-nunjuk. Iyalah, menunjuk-nunjuk. Tapi bukan satu saja. Ada orang ke tak ada orang ke, kita buat ibadat, matlamat kita, kosat tujuan kitanya dunia. Tu riya dia panggil. Jadi kerana Allah ikhlas, lawan dia kerana yang lain dia panggil riya. Kerana lain panggil riya. Kerana manfaat dunia, nak harta dunia, pujian dunia apa semua, itu dia panggil riya. Sifat mazmumah yang haram ijma' ulama, haram kabair, dosa besar. Haram. Dia benda haram ni kadang-kadang khilaf ulama. Haram ni dosa besar ke? Haram ni dosa kecil? Dosa kecil pun haram juga. Tapi ada haram dosa besar, ada haram dosa kecil. Riya haram ijma' ulama dah. Kemudian haram dosa besar. Berarti sekali riya, orang ni kedudukan dalam agama dipanggil fasikun. Orang yang fasik, orang yang rosak agama, orang yang melakukan dosa besar walaupun hanya sekali, dia panggil orang fasik. Orang bukan orang adil, orang yang kita sudah tidak boleh ambil pembicaraan, perkiraan dalam perkara agama. Macam contohlah, orang minum arak sekali je, fasik. Orang berjudi teras sekali je, fasik. Sekali dosa besar dilakukan, fasik. Ataupun mengekali dosa kecil, fasik. Mengekali dosa kecil, fasik. Buat dosa besar sekali je, fasik. Orang fasik ni nak jadi saksi nikah tak boleh, nak jadi wali nikah tak boleh, nak jadi tu imam makruh kita ikut, nak sembelih makruh kita makan sembelihan dia. Fasik ni. Dengan melakukan sekali dosa besar, contohnya riak je sekali. Cuma fasik kerana riak ni fasik yang tersembunyi, yang kita tak boleh nak periksa lah. Nak ada tu imam. Tu imam jin tak riak ni. Tak duduk tanya lah tu. Tak duduk tanya lah. Sebab itu fasik yang tersembunyi. Kita kira adil zahir. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, ribat pun tak terbabit. Adil lah tu. Imam yang adil lah, tak fasik dah tu. Boleh ikut jadi makmum dia dah jadinya. Sebab kita kira adil pada zahir. Ni riak ni fasik batin. Yang kita nak usul periksa ni. Tapi nak ceritanya kedudukan orang ni sama dengan orang judi sekali, minum arak sekali, fasik. Orang riak sekali pun fasik. Kedudukan dalam agama. Walaupun zahirnya tersembunyi sekalipun, tapi kedudukannya sama. Itu fasik, riak sekali tu. Kalau riak sama-sama, macam judi sama-sama lah, macam minum arak sama-sama lah. Apa ni? Orang tak pakar, orang panggil. Orang duduk berjudi siang malam tu, tak pakar. Orang duduk minum arak, mabuk je kerja dia, tak pakar. Tapi orang riak selama-lama, orang takabur selama-lama, orang hasad selama-lama, sama je. Dosa besar belaka. Takabur dosa besar, hasad dosa besar, bukan dosa kecil. Tapi orang minum arak ke berjudi ke minum arak ke, tidak buat dalam masjid. Tapi orang riak, dalam masjid boleh-boleh ada riak. Orang takabur, dalam masjid boleh-boleh ada takabur. Orang hasad, dalam masjid boleh-boleh ada hasad. Mana pun buat dosa besar dalam rumah Allah. Tu berat lagi. Dan ada agama apa gitu? Sebab tu beragama wa ibadat kerana Allah, bukan kerana lain. Kalau kerana lain riak ni bukan orang beragama, orang dosa besar, orang fasik. Orang rosak agama. Cuma akidah ada tu adalah tapak agama. Tapi ada tapak je lah, barang atas tak ada. Tapak kosong je. Jadi ikhlas wa ibadat kerana Allah, riak wa ibadat kerana yang lain. Adapun kalau kita buat kerja dunia, kosak kita nak dunia, okey je, tak ada apa-apa. Kita buat kerja dunia, tujuannya dunia, tak apa-apa, sedang molek.
Bahkan kalau hija dunia, kosak tujuan hatinya kerana akhirat, jadi akhirat juga walaupun benda dunia. Ada. Tapi benda dunia, kosak dunia okey je. Dapat dunia. Tapi kalau benda dunia betul-benar, kerja buat tu lah, benda dunia betul-benar, tapi kosaknya akhirat. Nak cukup belanja, nak buat ibadat, nak buat apa sembahyang selesa, nak menyempurnakan nafkah keluarga, dunia tu, tapi kosaknya akhirat. Akhirat jadinya. Benda dunia kosak akhirat tu akhirat. Tapi kalau benda akhirat kosak dunia, neraka. Benda akhirat ibadat, kosak dunia tu neraka. Bukan setakat neraka, bahkan tak bau syurga. Rihul jannati yujadu min masirati 500 am wala yajiduha man talabad dunya bi amril akhirah. Ni ingat molek. Bermula bau syurga. Didapati bau syurga ni dalam perjalanan 500 tahun. 500 tahun perjalanan nak sampai tu bau dah syurga. Wala yajiduha, dan tidak mendapat akan bau syurga. Bukan tak dapat syurga ni. Bukan tak dapat syurga, tak dapat bau syurga. Man talabad dunya bi amalil akhirah. Sesiapa yang tuntut dunia, nak cari manfaat dunia dengan amal akhirat. Dengan amal akhirat. Tadilah kalau amal dunia, kerja dunia, tujuan dunia okey je. Tapi rugilah sebab tak dapat akhirat. Tapi tak ada salah apa-apa. Belajar ilmu agama itu amal akhirat. Tujuannya apa? Tujuan nak dapat kesenangan dunia. Belajar tu haram dah. Depan dia akan cerita bab niat belajar dalam kitab Hidayatus Salikin, kitab yang kedua. Sehingga kan kalau Tok Guru tu tahu, dia royak, saya belajar ni Tok Guru, saya nak cari kesenangan. So dia balik lah. Haram Tok Guru tu ajar ke dia. Apa begitu, kalau tahulah dia royak. Saya belajar ni tengok, oh Tok Guru hidup senang, saya nak jadi alim ketek biar hidup senang. Gitu. Oh tujuan gitu awak nak belajar. Tujuan gitu. Betul niat dia dulu. Awak kena letak niat molek, salah niat. Biar salah pun saya nak pakai niat tu juga. So dia balik. Haram aja. Sebab apa? Dia belajar ilmu agama tu di tengah menempuh tempat dalam neraka jahanam. Man talabal ilma li ghairillah fala tabawa maq'ad minan nar. Sesiapa yang menuntut ilmu agama bukan kerana Allah, dia telah menempuh dia telah menempuh, dia telah mempersiapkan tempat dalam neraka. Jikalau tidak bertaubat, maka tempat tu ada dah untuk dia, dia hidup laginya. Tapi tempatnya dia siap dah dalam neraka. Buat kerja apa ni? Belajar ilmu agama, bukan belajar ilmu dunia. Zahirnya baiklah, tapi kena-kena dia menempuhkan tempat dalam neraka. Riya dia panggil. Jadi dia hantar ilmu fardu ain daripada ilmu tasawufnya, ngaji bab ni. Apa dia sifat mahmudah? Ikhlas. Kena faham molek apa makna ikhlas. Kau nak kena faham molek pula apa makna riya. Ni. Sebab apa? Sebab amalannya kita wajib semar sifat ikhlas dalam hati, kita wajib buang sifat riya daripada hati. Itu amalan kita ni. Menghiasi diri, menghiasi hati dengan sifat baik dan membersihkan hati daripada sifat yang diharamkan. Ini amalan hak wajib pada kita. Tapi nak beramal kena ngaji dululah. Kita nak semar letak sifat ikhlas. Kena faham ikhlas apa makna? Ikhlas bukan mulut. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Ikhlas manjang mulut dia. Ikhlas semua. Kena buat gitu ikhlas. Tak payah sebut-sebut ikhlas ni hati masing-masing. Kemudian kita nak bersihkan hati daripada riak, nak buang riak. Nak buang kena tahulah riak tu apa dia. Itu semua fardu ain belaka. Cuma dalam kitab Pati Paridah ni, ni kira minggu lepas lagi ni nombor 2 tu. Menunaikan ibadah kerana Allah tidak kerana lain.
Dia kitab Pati Faridah ni, dia ringkasan daripada kitab Faridatul Faraid. Faridatul Faraid hak nombor 2 ni dia ada huraian nota kaki di halaman tepi dalam kitab Faridatul Faraid lah. Ni kita baca ni kitab Pati Faridah ringkasan, dia tidak datangkan nota kaki tu. Jadi nota kaki di tepi hak menunaikan ibadah kerana Allah ni, ikhlas didatangkan di sini. Artinya mengerjakan dia akan ibadah serta ikhlas tu niat bagi Allah, dengan bahawa tiada disekutu pada ibadat itu akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disekutu pada ibadah tu akan yang lain, hanya semata-mata kerana Allah. Firman Allah Taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka sesiapa yang berharap berjumpa Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh dan tidak menyengutui dengan ibadah akan Tuhannya akan yang lain. Ni ikhlas. Dan telah ikhtilaf ulama. Ikhlas ni buat amal ibadat semata-mata kerana Allah, tidak kerana lain. Kalau kerana lain dia panggil apa ni? Sekutu dah, jadinya sekutu. Mana? Bersyariat sekutu. Jadi bersyarikat pula. Kerana Allah kata, kerana ni buat ibadat asalnya. Tapi ibadat tu kata Allah, tapi kerana yang lain daripada Allah. Lepas tu dia panggil bersekutu. Lepas tu riak dia panggil syirik. Orang riak ni orang syirik, orang yang menyekutukan Allah. Tapi syirik khafi dia panggil, bukan syirik jali, syirik kecil. Syirik jali, syirik besar tu kafir, semua berhala tu. Itu syirik jali. Berpegang makhluk bekas secara tabi'i, itu syirik jali, kafir. Berpegang perkara berlaku secara turut, bukan Allah yang lakukan, itu pun syirik jali, itu kafir. Adapun buat amal ibadat tapi bukan kerana Allah, dia panggil syirik kecil. Syirik kecil ni haram, dosa besar, balasannya neraka. Tapi beza dengan syirik jali ni tak kekal neraka. Tu je. Bukan tu je tu. Tu je ingat bunyi oh. Tak kekal neraka ingat lah. Yelah nak bandingkan kafir, syirik jali ni kekal. Dan telah ikhtilaf ulama, berkhilaf ulama pada orang yang beramal yang menyengutui pada amalnya bagi Allah akan pekerjaan dunia. Sekarang ni hak ikhlas wa amal kerana Allah. Riak ni wa amal kerana selain Allah. Semata-mata ikhlas ni kerana Allah. Riak ni semata-mata kerana dunia. Macam mana pula amal akhirat? Amal akhirat niat kerana Allah juga, tapi tidak 100% kerana Allah. Tidak 100% kerana Allah. Kerana Allah sebahagian, kerana dunia sebahagian. Bukan kerana Allah sepenuhnya, bukan kerana dunia sepenuhnya. Niat ni mana ni? Tak, sebab hati kita ni berbolak balik. Memang kita buat amal kerana Allah, tetapi apabila ada orang ni kita jadi semangat. Tak? Ada orang jadi semangat, tapi bukan kerana orang. Contoh lagi ni. Contoh. Kita semayang sunat, contoh rawatib ba'diyah, qabliyah ba'diyah, memang afdalnya di rumah. Sebab Nabi perintah, sallu ayyuhan nas fi buyutikum ilal maktubah. Semayang oleh kamu wahai manusia di rumah kamu. Melainkan semayang fardu di masjid. Dan sunat di rumah. Hak semayang sunat afdal di masjid ni semayang duha atau afdal di masjid. Semayang sunat kudum kembali pada musafir, itu afdal di masjid. Yang lain tu kebanyakannya afdal di rumah, termasuk qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah dan afdal di rumah. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Semayang kamu wahai manusia di rumah. Afdal dia gitu. Tiba-tiba kalau kita buat di rumah tak ada kerja, kalau buat sejid jadi ya. Lepas siap semayang fardu, buat ba'diyah masjid selalu jadi. Kalau dah balik rumah tak jadi. Apa beza di masjid jadi, di rumah tak jadi?
Afdal di rumah kan? Kenapa di masjid jadi? Kalau nak pergi buat di rumah afdal jadi tak jadi. Apa dia tak jadi? Apa jadi malas? Sebab apa di masjid jadi rajin? Faham? Kan? Oh, di masjid orang pakai uat belaka. Orang uat belaka. Jadi semangat kita. Sebab apa orang pakai uat belaka? Kalau balik straight malu juga. Allah, loraknya mayang abang dia dulu. Situ ada tak kan yang lain sikit. Ni orang panggil capo Kalau solid lillahi ta'ala di sejid ni di rumah, sungguh di rumah lagi sebab afdal di rumah. Afdal di rumah. Jadi di rumah lagi di semangat. Kita di rumah tak jadi. Mana tak solid. Lillahi ta'ala tu tak 100%. Ni panggil bersekutu ni. Ni bersekutu nak kira ni. Ni sebab saya baca ni sebab ni memang kehidupan ni. Kehidupan. Sebab hati kita ni gitu gini tu. Kerana Allah tapi dia ada tu. Semangat. Sebab kerana Allah dalam 80%. Dok 1% ni kadang-kadang jadi, kadang-kadang dok. Dan mungkin dok 1% kan? 80% je. Tambah lagi 20% kerana orang. Barulah semangat. Tu. Panggil bersekutu dah tu. Tak solid dah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ni godaan dunia, godaan pujian, godaan pangkat. Ada belaka ni godaan duit, godaan ada dari godaan belaka tu. Sebab tu dia sifat hati ni ikhlas riak ni kena ngaji seumur. Kita kemah dah faham molek dah sifat ikhlas ni apa, kemah dah faham molek dah sifat riak ni apa, kena dengar juga. Sebab kalau kita tak dengar, hak kita reti dah jadi macam tak ingat. Bukan dah ada di ilmu, tapi kita dilala. Walah jaga ikhlas riak kena jaga seumur ni. Hati kita tak gitu ni. Kerana Allah sepenuhnya. Lepas tu capu kerana dunia retek. Kerana dunia retek ni mula-mula sikit je. Lama-lama kau lebih kerana dunia. Kau lama kau lebih kerana dunia. Kau lama kau kurang kerana Allah. Ni. Jadi hak persoalan ni, kalau dalam kitab Hidayatus Salikin, hak niat capu ni, saya baca kayak gila, kita baca dalam Faridah dulu. Kalau dalam kitab Hidayatus Salikin 179 ni tau, kalau nipih. Kalau nipih 79, kalau tebal 205, kitab yang kedua. Saya baca kayak gila. Saya nak baca dalam Faridah ni dulu. Maksud bukan sama je. Cuma buat tandaan masing-masing. Sebab nak siapa tepat tu sungguh, tak tahulah. Mati siapa dulu tak tahulah. Dalam hak nipih musrat 79, baris yang ke berapa tadi? 8 daripada atas. Syahdan dah 8 dari atas. Kalau hak tebal muka surat 205 baris yang ke-7 daripada atas. 205 baris 7 daripada atas. Kalau dalam kitab Hidayatus Salikin hak tebal. Dia tu saya nipih musrat 79 baris ke-8 daripada atas. Saya baca kayak ni. Ni nak baca dalam kitab Faridah dulu. Dan telah ikhtilaf ulama pada orang yang beramal yang menyengutui pada amalnya bagi Allah. Amal ni bagi Allah. Tapi menyengutui hak amal bagi Allah ni kerana Allah ni akan pekerjaan ni kerana dunia, kerana harta, kerana duit, kerana pangkat, pujian. Khilaf ulama. Maka memilih Ibn Abdul Salam dan lainnya akan bahawa tiada pahala baginya sekali-kali batal terus pahala. Kerana Allah lagi, tapi ada juga kerana dunia sikit batal terus. Batal pahala. Sembahyangnya tak batal, puasanya tak batal, hajinya tak batal, batal pahala. Dan memilih Imam Ghazali rahimahullah. Ni pandangan muktamad. Dan memilih Imam Ghazali rahimahullah bahawasanya dengan iktibar. Dengan iktibar ni dengan apa? Iktibar ni kita kira lah.
Iktibar kira sebab yang membangkitkan kepada amal itu. Dipanggil ba'is. Ba'asa tu lah. Ba'asa fil ummiyin tu. Ba'asa, ba'is yang mendorong, yang membangkit. Kira sebab yang membangkit pada amal itu. Sebab tu membangkit pada amal kerana akhirat ke kerana dunia. Tu ba'is dia tu. Kerana akhirat, kerana Allah ke kerana dunia, kerana harta contohnya. Maka jika adalah yang terlebih banyaknya, yang terlebih banyak ba'is tu lah, yang membangkit itu banyak pekerjaan agama kerana Allah Ta'ala terlebih banyak, maka dapat baginya pahala dengan qadarnya, qadar ba'is yang membangkit itu. Sekarang ni kerana Allah, kerana dunia dalam hati kita. Tapi yang membangkitkan kita nak buat amal ni hak kuatnya kerana Allah. Tapi campur kerana dunia kata. Tapi lebih kerana Allah, maka dapat pahala qada banyak mana kerana Allah. Kerana Allah 90%, kerana dunia 10% je, boleh pahala 90%. Kerana Allah 80%, kerana dunia 20% je, boleh pahala 80%. Dia kau lebih tu. Kau lebih. Kerana Allah 70%, kerana dunia 30%, banyak kerana Allah gitu, boleh pahala. Tapi kau qada dah lah. Tak boleh dah 80%, tak boleh dah 90%, 70%. Kerana Allah 60%, kerana dunia 40%, tinggal 60 hari. Tapi ni dia kau naik ni. Dia kerana akhirat dengan kerana dunia yang lebih tertarik di hati kita, hak nampak. Mana hak kita nampak? Akhirat pahala hak kita nampak ataupun dunia yang hak kita nampak? Hak kita nampak dunia, harta, duit, gaji, allowance, pujian, sanjungan. Ni hak depan mata. Hak nampak selalu ni. Hak nampak selalu ni lah hak hati kita mudah terpikat. Hak ni kita mudah terpikat. Yang kita ada kerana Allah ni kena jaga ni, kena jaga. Sebab buat amal kerana dunia tak ada pahala akhirat. Dah kita buat amal nak bekal akhirat. Ni kena jaga je, kena jaga. Sebab tu kalau tak mengaji bab ikhlas, nak jaga kok mana? Jaga kok mana? Sebab niat kerana akhirat ni benda yang kita nak kena pelihara. Sebab akhirat mana akhirat? Pahala mana pahala? Benda tak nampak belaka tu. Kalau duit pas toko. Kalau pujian, lega kita dengar orang puji kita. Orang sanjung, lega kita orang sanjung kita. Hak tu kita nak. Ni luah lubang hidung tau. Luah lubang hidung. Jalan pun lain macam. Dah tahu tengah tepi dah jalan ni. Dah. Orang nak puji. Jadi hak nak kerana akhirat ni, kerana pahala benda gaib ni, hak ni kena ni kena jaga ni. Kena duk pelihara semua ni. Sebab apa? Hak mari ni dunia. Kita buat kerja akhirat, dunia tu tak mari. Itu kurniaan daripada Allah. Dan kurniaan daripada Allah serta ujian besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dunia ni bukan tempat bersenang-lenang. Dunia tempat ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tak boleh tolak dunia. Sebab kita duduk atas dunia. Boleh tak nak tolak dunia? Boleh. Lepas tu mana? Jangan duduk atas dunia. Lepas tu lagi duduk mana tak tahulah. Jangan duduk atas dunia. Selagi duduk atas dunia, memang kita kena guna dunia. Maksud aku bukan baru tak ada pakai dunia tu. Jadi bila kita kena guna dunia, dunia nak mari harta, duit, pangkat, pujian mari. Tak ada salah tu. Sebab apa? Hati kita duk jaga dah. Wa amal akan Allah. Wa amal akan Allah. Tapi duk jaga hak ni duk mari. Ni kadang-kadang lebih ni. Lebih ni 10% ke 20% ni kau naik dunia. Jadi boleh pahala kata Mazali jikalau lebih kosak tu kerana akhirat. Tapi boleh pahala ikut qada. Tadi kalau 90%, 80%, 70% ikut qada. Atau adalah yang terlebih banyak tu pekerjaan dunia, maka tiada pahala baginya. Kalulah
60% kerana dunia, 40% je kerana Allah. Terbatal pahala, bahkan berdosa neraka tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 60% kerana dunia, 40% tinggal kerana Allah. Ni dia kau lebih, ni kau lebih. Maka batal pahala, bahkan berdosa dah kitanya. Dan jika bersamaan keduanya, bersamaan antara kosak akhirat dengan dunia ni, kerana akhirat 50%, kerana dunia 50%, saya gugur kedua-duanya. Pahala akhirat pun hilang, gugur. Dosa kerana dunia pun gugur. Pahala tak ada, dosa tak ada. 50-50. Hak 50-50. Sekarang ni kerana Allah 50%, 50%, kerana dunia 50%. Maka kerana Allah ni kebajikan, kerana dunia ni maksiat. Nabi bersabda, al-hasanat yuzhibna sayyi'ah. Kebaikan mengkifaratkan, menghapuskan dosa kesalahan. Maka kebajikan 50% kerana Allah ni membatalkan dosa riak 50% kerana dunia, tapi pahala pun habis, dosa pun tak ada. Ada kali 50-50. Ada. Kalau lebih 60% kerana dunia, neraka. Kalau lebih 60% kerana akhirat, boleh pahala qada 60%. 70% kerana akhirat, 70% lah pahalanya. Ini hak pandangan yang muktamad, pandangan Imam Ghazali rahimahullah. Dan kata Ibnu Hajar dan Hasyaidah cenderung kepada dapat pahala dengan qada qasas mutlaqan. Kerana qasas semata-mata, qasas kerana dunia, kerana Allah, walaupun 10%, 10% lah pahala. Itu pandangan Ibnu Hajar, kerana firman Allah Taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sikit je kebaikan dia lakukan sebesar zarah, akan dapat dia lihat dari akhirat. Jadi dia ikhlas 10% je, boleh juga pahala 10%. Ini bukan pandangan muktamad. Pandangan muktamad pandangan Imam Ghazali rahimahullah. Dia tengok pada mana hak yang mendorong, mana hak lebih, kerana Allah ataupun kerana dunia. Hak dalam kitab Idatus Salikin kita, hak tadi hak nipih muka surat 69, hak tebal muka surat 205. Maksud dia samalah. Ni tanda molek, baca di rumah sendiri. Syahdan ketahui ilmu bahawa seseorang mengerjakan ibadah itu ada kalanya semata-mata riak, yakni semata-mata ia mengkosakkan dengan ibadah itu kerana dipuji orang, atau kerana dapat harta, atau kerana dapat kemegahan, atau barang sebagainya. Maka yang demikian itu kosak wa ibadah semata-mata kerana dunia lah tidak bubuh, membatalkan akan pahala ibadah mereka itu. Bukan batal pahala ibadah saja, bahkan berdosa haram, balasannya neraka. Dan ada kalanya ghalib, kosak akan riak. Ghalib ni yakni lebih kosaknya demikian itu daripada kosak ibadat. Ghalib kosak akan riak, yakni lebih kosak akan demikian itu demikian riak daripada kosak ibadat. Maknanya 60% kerana dunia, 40% je kerana akhirat. Maka pada masalah ini pun membatalkan akan pahala ibadat mereka itu. Kosak kerana dunia 100% pun batal pahala ibadah. Kosak kerana dunia lebih daripada kerana akhirat pun batal pahala ibadah dia. Dan ada kalanya bersamaan kosak ibadat mereka itu dan kosak riak. Dia sama ni 50-50. Kerana akhirat 50%, kosak ibadat dia tu kosak riak, nak pujian, nak harta, nak kemegahan 50%. Maka ibadat itu tiada diberi pahala, kerana ibadahnya itu menghapuskan akan kejahatannya itu, maka hanyalah dan riaknya itu menghilangkan akan pahala ibadahnya itu. Jadi makna apa ni? Dia kata bersamaan antara kosak ibadat akhirat dengan kosak riak. Maka tak ada pahala sebab kosak ikhlas tu menghapuskan kejahatan riak tu. Maka tak lah. Tadilah al-hasanat yuzhibna sayyi'ah. Kebaikan membatalkan. Ini dosa kejahatan. Apa dosa kejahatan? 50% kerana riak. Dibatalkan pahala oleh 50% kosak ibadat tadi kerana akhirat.
Dan kata Imam Al-Ghazali, daya ghalib padaku pada masalah ini bahawa tiada sunyi daripada dosa dan seksa, ada kala lebih kosak ibadat dan kosak riak. Maka kata Imam Ghazali pada masalah ini bahawa aku harap bahawa tiada hilang pahala sekadar segala ibadahnya, dan sah ibadahnya itu lagi diberi pahala atasnya, tapi diseksa atas kosak riaknya itu, atau dikurangkan pahala ibadah sekadar riak. Jadi maksud beliau kawan tadi lah, hak jenis capu ni, hak jenis capu dalam, bukan semua kitab ada. Dalam Penuh Bagi Hati tak ada. Ni saya baca tadi di bawah tajuk riak. Di bawah tajuk riak. Sifat mazmumah yang berapa tahu di bawah tajuk riak. Dalam kitab Penuh Hati di bawah tajuk riak tak ada perbahasan tadi. Sebab tu saya ambil sangat dalam kitab Faridatul Faraid ni. Hak kosak yang bercampur. Kosak yang bercampur. Ialah pekerjaan dunia. Mengajar pekerjaan akhirat, mengajar pekerjaan akhirat, tu imam pekerjaan akhirat, tu bila pekerjaan akhirat, memandikan jenazah pekerjaan akhirat, fardu kifayah mandi jenazah, mengkapangkan jenazah pekerjaan akhirat, sembahyang jenazah pekerjaan akhirat, gali kubur nak ke bumi ke tanah pekerjaan akhirat. Tapi semua tu akan diberi duit. Semua tu ada imbuhan belaka. Bubuhlah nama gapo pun. Sama ada gaji, allowance, imbuhan, duit minyak, apa lagi panggil? Apa lagi? Ada. Gaji ke, allowance ke, imbuhan ke, duit minyak ke, duit poket ke, apa lagi duit? Bubuhlah apa pun. Itu panggil apa? Dunia belaka. Jadi mengajar kerja akhirat tapi dapat duit. Terimam kerja akhirat dapat duit. Terbilah kerja akhirat dapat duit. Menguruskan jenazah contohnya kerja akhirat dapat duit. Ada. Apa tu macam mana niat? Tu niat kena jaga. Duit perlu, itu kehidupan. Bukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu selepas dilantik menjadi khalifah, pagi esok pikul kain nak pergi niaga pasar. Dah Sayyidina Abu Bakar ada keluarga. Sayyidina Abu Bakar ada keluarga. Khalifah kerja akhirat. Makan minum keluarga, Sayyidina Abu Bakar kena berniaga lah. Pergi pasar lah jual kain baju. Berniaga. Sayyidina Abu Bakar marin tu dilantik dia khalifah. Esok kena gini. Cari nafkah keluarga lah. Kerja khalifah, kerja akhirat. Saya mau pun sekat, suruh balik saraan keluarga, ambil daripada duit Baitul Mal. Kerja akhirat Sayyidina Abu Bakar ni, tiba-tiba belanja keluarga, duit daripada Baitul Mal. Itu dunia tu mari. Tak ada. Sebab kalau lah nak berniaga, nak jadi khalifah macam mana? Kalau nak kerja buat, nak mengajar macam mana, nak jadi tu imam jaga masjid macam, jaga waktu jadi tu bilan waktu macam mana? Kalau dia kena kerja suku sembang. Kalau dia kena kerja suku sembang, nak masuk dalam kebun mana apa, kalau ada orang mati, mana haji nak tolong mandi mayat orang mati? No, dalam kebun. Kat mana? Mungkin cari ya. Boleh tahan. Tak jumpa cari kesak dalam kebun kan? Jadi untuk supaya dapat penuhkan masa untuk khidmat akhirat tu, ada dunia imbuhan. Apa tu macam mana hati? Hak ni semua orang wajib kena pelihara hati. Ni kata kena ngaji semua ilmu tasawuf ni. Itu contoh dengan duit. Riak ni bukan hanya kerana duit. Lepas tu riak di antara kerana pujian, kerana sanjungan, riak juga. Sebab apa kita ni, kita katalah contoh di kalau masjid ada allowance, ada gaji. Kalau di surau tu imam sukarela, tak ada gaji, tak ada allowance. Tok bila sukarela, tak ada gaji, tak ada allowance. Lepas tu sahih ikhlas, hati masing-masing. Terkadang orang jadi imam ni tujuannya apa? Tujuannya kerana nak duduk depan, sebab dia bangga jadi imam. Termasuk sifat mazmumnya hubbul jah, kasih kepada kedudukan. Ni kedudukan. Imam ni kedudukan lebih ni. Tahu tak? Try naik di imam. Oh, luah lepas hidung.
Duduk depan, bayang. Tera naik. Kita duduk depan. Kita semayang pelahar, orang jadi pelahar. Kita semayang ekspres, orang jadi ekspres. Ikut kita belakang. Tapi ada seorang tu dia gurau ke dia apa, wallahu alam lah. Tapi ada gurau balas tu. Ni bukan tu imam masjid lah, tu imam surau sekerela. Saya tak mau jadi makmum. Nak dia tu imam. Dia memang dia boleh tu imam. Dalam ramai-ramai tu dia pandai lah. Memang jadi tu imam jugalah. Tapi tu imam surau ni dia mana dululah dia tu imam. Dia adalah gila-gila gitu lah. Dia bukan ada ilmu apa. Tapi dia nak jadi imam sama, tak mau jadi makmum. Apa? Dia kata jadi makmum ni kena tunggu punggung ke tu imam, dia kata. Tak? Kalau kita jadi tu imam, orang tak tunggu punggung kita. Kita tunggu punggung kau orang. Faham tak ni? Kalau kita duduk belakang orang, orang tunggu punggung kita masa rokok, tunggu punggung kita masa sujud, tunggu punggung kita. Lagi belakang sah, lagi parok kena tunggu punggung kau orang. Marilah lambat-lambat. Duduk sah belakang, daripada sah depan tunggu punggung kita je. Duduk belakang. Tak mahu kena tunggu punggung, duduk jadi tu imam. Dia tu imam tak ada kena tunggu punggung kau orang. Kita itu tunggu punggung pada orang lain. Dia kata begitu. Sebab tu ada tu imam tak mahu dia makmum. Tak mahu kena tunggu punggung kau orang lagi. Gurau ke apa ke, wallahu a'lam. Dia nak cakap balas tu. Gitu mula dia tu imam ni. Nak tunggu punggung kau orang. Maknanya kalau kita katalah, ni orang panggil, dia kadang-kadang berebu. Ni cerita hak realiti, berebu. Tak ada gaji tu imam. Tu imam kampung tak gaji masuk surau. Anda ada elang, berebu. Nampak je saingan dia. Dari imam 2-3 orang ni apa sangat. Nampak je siapa mutu dia, komak. Ada komak. Takut dang kawan tu naik. Besar kawan tu daripada dia. Kalau jumung 2 tu, dia kena berundur, boleh ke kawan tu. Adalah lebih kawan tu daripada dia. Dia nampak kawan tu tukar mutu je, suruh tutup bila komak. Nak dia tu imam ni. Sebab apa? Elang tak ada, gaji tak ada. Kalau kita lillahi ta'ala, dah kalau hak bau siapa tu lebih layak, pergi ke dia lah, apa kita nak jemput kitanya. Apa tujuan? Ni kadang-kadang kerana suka kepada kedudukan. Suka duduk ke hadapan, menjadi kepala orang. Suka kepada pujian. Tapi ni atas niat masing-masing, tak ada nak bubuh ni. Tak ada orang boleh baca niat orang ni. Ini hati kita masing-masing. Kadang-kadang Bilal, dia tidak ada elang surat. Mana awak tu ada sokmo. Semestinya dia ikhlas. Ikhlas ni bak hati masing-masing. Kadang-kadang semua apa nak bang cepat biar dia bang hak mula-mula sekali. Mana dia lah hak jaga waktu sokmo. Kerana dunia juga, bukan kerana Allah. Kerana dunia orang panggil, bukan kerana Allah. Mana tak semestinya kata duit gaji elang saja menyebabkan terbatal keikhlasan. Bukan kerana tujuan lain pun boleh membatalkan. Ini keikhlasan kita bukan semata-mata kerana duit. Mana dunia baik emang duit, baik emang apa. Lepas tu kita yang ada bersoal. Saya tak mau semayang majlis kerajaan. Sebab apa? Sebab gaji belaka. Gaji tak ikhlas dia bubuk. Jangan bubuk gitu. Sebab masing-masing ada kehidupan. Kalau tidak ada gaji allowance, macam mana mereka nak tumpu kepada jaga masjid? Lepas tu niatnya macam mana? Niat masing-masing wajib kena jaga hati. Lepas tu tetap dah. Dulu allowance dalam 300 ke berapa. Lah ni mahal. Lah ni hak jabat agama lagi, hak jakim lagi, hak silap gitulah. Dia ada 2 saluran ke apa lah ni. Siapa ke peringkat sudah tidak boleh bertugas kerana uzur. Tak mau letak juga. Sebab apa? Sebab mari tiap bulan. Dah awak tak boleh bertugas dah. Letaklah jawatan imam. Saya bukan tak mau bertugas. Sebab saya uzur. Letaklah. Tak mau letak sebab duit masuk tiap bulan ni. Ada seumpama tu. Tak ada. Jadi dulunya 300 lah silap. Ni bukan tu imam masjid bergaji atau elang. Ada satu ustaz dia pergi tegur ke tu imam. Dia kata tu imam hak gaji 300 tu imam tak sambil lah.
ambil nu gaji akhirat lebih besar 300 sebulan. Haji tu ambil lah, ambil hak akhirat lebih besar. Ni 300 elang ni, elang 300 ni. Elang 300 ni boleh tu imam tu kurangkan sikit kerja dia. Tahun ni tunggu masjid, tinggal kerja. Tak apa dah, ada tambahan 300 kalau dulu. Ni bukan gaji ni, elang. Jadi ustaz ni kata ke tu imam 300 tu imam tak sambil lah, ambil akhirat. Tapi tu imam ni pandai. Tu imam pun kata, Ustaz ni ngajar sekolah ni 2,000 sebulan. Tak 2,000 sebulan tau. Ustaz tu ambil dah gaji 2,000 di sekolah tu. Ustaz ngajar tu akhirat. Ustaz ambil bekal akhirat lah. 2,000 tu hanya mana Ustaz? Senyap Ustaz tu. Tinggal ke tu imam tu je boleh gaji 300, dah boleh 2,000. Faham tak? Jadi besar itu jaga niat hati masing-masing. Kan? Sama juga orang yang duduk sahabat, ialah bab mandi jenazah, kapal, sembahyang ke bumi tu. Kalau ni kalau bandar kan, dia pakai pakej kan. Kau kapung ni ada pakej kau? Kau kapung ni? Aku bandar dia pakai pakej. Pakej tu tak tahulah berbentuk tu macam mana perniagaan ke tidak. Tapi hakikatnya memandikan jenazah ada duit 50 riyal ke. Kapang, sembahyang, kami semuanya ada duit belaka. Itu semua kerja akhirat, kerja fardu kifayah. Kerja wajib tu, bukan kerja sunat. Tapi sekarang ni semuanya duit belaka. Lepas tu macam mana yang memandikan mayat ni? Kerana duit, kerana Allah ke kerana duit? Dia mari nak mandikan mayat keluarga kita tanya dia. Awak ni mari mandi mayat arwah keluarga saya ni kerana Allah ke kerana duit ke? Tanya dia molek. Dia ambil barang, mau mandi sendiri, ngigar kita. Dah. Duit belaka tu. Dia tinggal kerjaan dia, siapa dok kerja dah. Sebab apa? Nak tupu pada mandi jenazah sekarang ni. Bukan zaman dulu ni satu keluarga ada satu tukang mandi, tak payah panggil orang lain dah. Ni tukang mandi seorang. Hak dia khidmatnya sedaerah, bukan sekampung. Orang dulu tukang mandi satu keluarga ada satu tukang mandi kalau dahulu. Sekarang ni satu kampung pun tak ada kadang-kadang. Dia tukang mandi satu daerah, dia belaka. Pergi situ, pergi sini, pergi situ, pergi sini. Sebab apa? Orang lain ni tak pandai nak mandi jenazah, sebab orang lain ni tak pandai nak mandi wajib. Kan? Orang yang tak pandai mandi jenazah adalah orang yang tak pandai mandi wajib. Orang tak pandai mandi wajib, tak pandai mandi jenazah. Faham tak? Sebab mandi jenazah dengan mandi wajib sama je, perata air. Ke lain? Mandi jenazah dengan mandi wajib tak sama? Sama. Bahkan mudah mandi jenazah lagi daripada mandi wajib. Mandi jenazah tak wajib niat. Mandi wajib kita kena niat. Saja aku mengangkat adab besar. Mana mudah? Mudah mandi mayat. Tiba-tiba mandi mayat tak pandai, mana orang kita tak pandai mandi wajib. Gitu. Kerana jadi seorang yang tukang mandi, kadang-kadang dia tengah mandi tu, telefon mari. Telefon mari. Tak sudah lagi ke, tak siap lagi ke, tempat lain nak tunggu dia. Apa tu ni kadang-kadang dia memandikan jenazah tu agak kelang kabut. Mana kalau kita kata kau tak cermat. Kalau aurah terbuka, peha terbuka, dia tak tutup pun. Sebab apa? Dia nak cepat ni. Ni telefon dah panggil. Terengganu kita orang Kelantan dia mandi jenazah cermat. Saya ngaji pondok dulu, kalau kita sapa di rumah arwah baru nak mandi dia janji time ni dah kita tepat dah time kita pergi baru je start mandi. Kalau kita ada pergi dengan mutuh diri kita balik lambat nak sudah. Tapi kalau kok Terengganu kita tu siapa baru je mandi, tak ada kita paling belakang, naik. Sebab apa? Express. Cepat. Kelantan tak mahir, Terengganu mahir. Bukan. Kelantan dia cermat, dia gosok cermat, dia nak pusing pun cermat. Kita ni dah telefon duk panggil ni, dia pun gosok pun cepat, pusing pun cepat. Lepas tu akak buh atas kain nak kapang pun cepat. Kayak gini nak cepat, kita pakai lambung je kayak gini mah kali. Sesama dia, okey, sambung. Piu, ambil. Sudah. Gitu dua kali. Ya.
Pernah sekali orang Kelantan, dia kata orang Terengganu ni ngasau. Dia kata, dia tengok dia orang Kelantan, mari Terengganu arwah dia keluarga dia meninggal. Dia pun tengoklah cara memandikan jenazah depan kita. Dia kata orang Terengganu ni mandi jenazah ngasau. Ngasau tidak hormat jenazah. Ya buh gitu no. Cepat. Dah anilah. Tapi nak ceritanya, di mandi tu ada elang. Lepas tu nak kata orang ni. Sebab ditupu masa dia uruskan jenazah. Untuk kehidupan dia, kita bagi elang. Hak pekeh dia tu niat kerana meniaga apa tu dia ingat Tuhan lah. Ya, dia ingat Tuhan lah tu. Kita dia kata apa bab niat orang ni. Cuma nak ceritanya, bab hati ni kerana Allah, kerana lain, kerana Allah, kerana lain ni, dia akan turun naik. Turun naik ni kita kena ngaji molek. Ni ngaji ilmu agama. Untuk memastikan kita beragama yang sebenar, bukan hanya zahir je comel, hati tak comel. Itu dia panggil nifak. Zahir kita comel, syariat zahir kita jaga, syariat hati kita tak jaga. Orang ni panggil orang nifak, orang yang berpura-pura agama, berpura-pura taat, tapi hakikat hatinya bukan kerana Allah. Yang panggil orang yang berpura-pura, orang yang bermuka-muka, orang bukan ada agama yang sebenar. Sebab dia hanya jaga zahir, comel, terkening zahir, tapi hati jaga kedok. Lillahi ta'ala jaga kedok. Kerana Allah solid ke kerana dunia, kerana harta, kerana kemuliaan, kerana kedudukan, dia ada campur aduk. Campur tu kena jaga. Kerana Allah, dunia ni dorong. Dunia ni apa? Cubaan dunia, godaan dunia. Ni dengan duit, dengan gaji, dengan imbuhan, dengan allowance, dengan sanjungan, dengan pujian, ni semua dunia ni. Ini semua godaan mereka. Sebab tu seseorang tubuh dia kata, kita orang kampung lah. Kita orang kampung ni, kalau kata ngaji tauhid, ngaji betul-benar, biar kemah pegangan kita dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah solid dah, tak apa dah tak ngaji pun. Sebab sejalan je bab pegang, tapi kena kemah molek. Ngaji bab fiqh pun serang tak apa dah. Ngaji bab hati tasawuf ni serang straight kita ngaji, faham dah kitanya. Sifat mazmumah kita faham dah, sifat mahmudah kita faham dah. Walaupun faham, walaupun reti molek pun kena ngaji semua sampai ke bila-bila. Faham tak? Sebab bila kita ngaji pegangan, kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tak gerak dah. Kita tahu ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini akidah Mu'tazilah yang terpesong. Bila nyata bagi kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nyata bagi kita akidah yang terpesong, kita tak akan pergi dah kepada akidah yang terpesong. Solid kita akan pegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tak gerak dah. Begitu juga dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh kita ngaji bab taharah, bab wuduk ke bab mandi wajib, kita ngaji, kita akan jaga, tak berubah dah. Kita ngaji bab rukun solat, syarat bagi tiap-tiap rukun solat, kita faham, kita kemah dah, kita tak akan berubah dah. Tak berubah dah. Maka sekali ngaji cukup. Tapi kalau bab hati, kemah kita pengertian riak, kemah kita pengertian ikhlas, tapi kita amalan tukar ganti. Ikhlas riak, ikhlas riak, ikhlas riak, dia akan tukar ganti. Faham tak? Hak mereka, kita ngaji bab wuduk, syarat wuduk, takkan hari ni nak buat wuduk pasal salah hari ni. No. Bab rukun, hari ni nak tera baca Fatihah, hak jenis baca salah hari ni sekali. Nak tera baca tahiyat, hak salah terus sekali nak tera. Nak niat pasal salah sekali. Ada bala tu? Tak ada. Dan kita kemah dak ilmu fiqh, kita tak akan berubah dak amalan kita. Tapi hati, ilmu berkaitan dengan hati. Walaupun kita kemah alim macam mana pun ilmu tasawuf, bukan semudah tu kita nak beramal dengan ilmu tasawuf. Nak kekalkan keikhlasan, nak pastikan tidak ada riak di hati kita. Ini cerita bab ikhlas dengan riak je ni. Bab hati ni banyak perkara lagi, dengan tawakulnya, dengan syukurnya, dengan sabarnya, dengan redanya, dengan zuhudnya. Tu semua wajib dah ke tu, bukan sunat-sunat. Riak dah sebesar ujub, takabur, hasad, hubur dunia, hubur jah. Benda ni apa lagi? Hak sifat-sifat yang mazmumah tu. Banyak perkara lagi. Ini cuma kita fokus kepada ikhlas wa amalkan Allah, riak wa amalkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengekali sifat riak bukan tak tahu riak tu haram. Orang yang mengekali sifat takabur bukan tak tahu takabur tu haram.
Maklum belaka tadi lah. Bukan setakat haram, bukan setakat dosa besar, semua kita maklum. Takabur, sifat Azazil, sifat iblis laknatullah, semua orang maklum. Tapi kita nak beramal, nak buang sifat takabur, tu kena mujahadah. Kadang-kadang buang dah pun, oleh kerana kita dah sebati dengan takabur ni, dia akan datang balik sifat yang kita beradab. Sebab tu dia antara maksiat yang sukar kita nak tinggal, maksiat yang diadatkan. Di antara maksiat yang sukar kita nak tinggal adalah maksiat yang diadatkan. Hak memang gitulah selama-lamanya. Selama-lama kita ni riak, selama-lama kita ni takabur, hak ni payah kita nak tinggal. Memang kita reti dah, riak neraka, takabur neraka. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Seberat-berat, seteruk-teruk tempat kembali dan neraka bagi orang yang takabur. Kita tahu. Nah. Tapi oleh kerana takabur ni beradab dah, sebati dah, paling sukar untuk kita buang. Ialah kadang-kadang takabur kita terdidik daripada awal lagi. Terdidik daripada awal lagi takabur kita ni. Kadang-kadang kita kecil-kecil tengok dah mak ayah kita, cakapnya sombong. Keluarga kita siapa? Mereka siapa? Mak ayah kita cakap. Siapa kita besar sikit, mak ayah kita ajar pula kita. Mu ingat molek. Mu anak siapa? Mu ingat komen? Kita keturunan lebih Kita keturunan orang pakak Kita keturunan orang kaya Jaga molek keturunan kita. Jangan buat rendah dengan orang. Jangan buat komen dengan orang. Dididik dengan sifat iblis oleh mak ayah. Jadi bila kita balik, beradab sifat takabur. Bila kemudian kita nak buang sifat takabur, maksiat yang sudah diadabkan, ini di antara perkara yang sangat sukar, yang perlu pada mujahadah. Yang mana ilmu bahati tasawuf dia memang kena belajar semua. Walaupun kita kemah dah, faham molek dah, kena ulang-ulang semua ilmu berkaitan dengan hati. Sebab hati kita ni berbalik-balik, kan tak? Sebab tu hati ni bahasa dia panggil qalbun. Sebab apa hati ni dipanggil qalbun dalam bahasa Arab? Litaqallubiha, kerana dia pusing. Gitu gini. Kan hati kita kan? Tetap sekali gitu, sekali gini, sekali gitu, sekali gini ada. Jadi ikhlas riak ni dia tukar hati. Hak tukar hati ni hak panggil apa ni? Bercampur antara kerana Allah dan bercampur dengan kerana selain dari Allah. Jadi pandangan hak utamanya pandangan Imam Ghazali, tengok manakah dorongan hak utama. Jadi kira-kira kita ni hak nombor 2, tak masuk lagi nombor 3, nombor 4. Lepas tu kita mungkin kita baca satu kitab lah. Satu kitab lagi tidak baca. Satu kitab lagi tidak baca lah. Kita baca satu kitab. Sekujang lagi dah, apa dah. Kena sekitab lagi. Apa? Boleh? Boleh? Berhenti sini. Boleh. Sekali-sekali berhenti awal sedap kot tau. Dia tak sedapnya 10.30 dah berhenti lagi. Allah, kita janji sama orang ni. Nak bundur duduk depan. 10.30 dah berhenti lagi, 10.40 depan. Kalau berhenti ala kawal, suka sangat. 10.30 berhenti 10 suku. Suka. Hak suka laginya, tak boleh ngajar, tak boleh mari. Allah, lega. Kita sibuk hari ni. Tu. Tak, bukan kata siapa ni. Saya pun orang ngaji juga. Tunggu ada Allah. Bila tunggu ada tak ngajar kelas, kita ni Allah mujur. Dah duk ngaji, kita pergi masjid, tunggu ayat, hari ni kelas tak ada sebab tunggu ada Allah. Boleh kata macam kita kata nak nopak. Suka ada pelik lah. Kalau kata tak ada kelas minggu ni, suka ada pelik. Kita sama-sama orang ngaji, gitulah. Bukan tak mau ngaji, bukan tak semangat, tapi dah jangan-jangan sekali. Tu kata tak mengajar dah, tu memang sukalah. Suka. Jadi kita baca saja ni, kita berhenti. Nombor 3 jugalah. Nombor 3, mengerjakan segala yang disuruh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.